Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi semua yang mengikuti kelas virtual Zoom pada hari ini. Bersama saya sekali lagi, moderator anda, saya Khairul, selaku moderator anda pada hari ini dan juga minggu ini. Okey, saya harap semua sihat-sihat belaka ya, para ibu dan juga para ayah dan juga para visitor yang mengikuti kelas virtual Zoom pada hari ini. Okey, sebelum saya mulakan majlis ilmu ini, marilah kita sama-sama membuka umul kitab Al-Fatihah. Baik, untuk makluman para ibu bapa sekalian, okey, ini adalah medium perkongsian ilmu, okey, yang mana kita berkongsi ilmu daripada para doktor pakar dan juga doktor-doktor yang ada di Al-Islam Specialist ni, okey, untuk kita kongsikan pada ibu dan juga bapa berkenaan dengan proses sebelum kehamilan, proses sebelum, semasa dan juga selepas kehamilan ataupun selepas bersalin. Okey, jadi insyaAllah pada hari ini kita akan bersiaran secara langsung selama 1 jam, yang mana 40 minit untuk sesi pembentangan oleh penceramah kita dan mana lagi 20 minit untuk Q&A session. Okey, so saya minta para pengunjung Maya ni, sekiranya ada sebarang soalan boleh ajukan pada kita punya presenter, sama ada soalan tu diletakkan di ruangan komen ataupun chatting, ataupun boleh terus bertanya live ya pada kita punya presenter. Okey, sebelum saya mulakan kita punya presenter, saya kenalkan dahulu kita punya presenter pada hari ini. Yang mana hari ini kita punya presenter ialah Dr. Sharifah Farizah Wafa, yang mana tajuk dia akan dirungkaikan ialah penjagaan gigi ibu dan anak. Yang mana Dr. Sharifah Farizah Wafa ni ialah berkelulusan DDS Degree of Dental Surgeon di Universiti Kebangsaan Malaysia. Berpengalaman sebagai pegawai pergigian yang menjaga Yang Mulia KP Tanjung Malim pada 2007 hingga 2008, Ketua Inovasi KP Datuk Keramat dan KP Petaling Bahagia pada 2009 dan 2010, dan selepas itu bertugas di Hospital Pakar Islam sejak 2011 sehingga kini. Okey, tanpa saya membuang masa lagi, saya mempersilakan Dr. Sharifah Farizah Wafa untuk menyambungkan tugas beliau. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, saya Dr. Wafa. Okey, nama saya Sharifah Farizah Wafa, tapi just panggil Dr. Wafa. Di sini saya nak share sedikitlah berkenaan dengan penjagaan gigi untuk ibu dan anak. Ya. So, apa yang kita perlu lakukan ketika kita hamil ni, mengandung, dan juga apa yang boleh kita lakukan penjagaan untuk anak kita nanti. Alright. So, okey, ini sebelum kita nak jaga gigi kita mestilah nak kenal dulu gigi kan. Barulah kita akan rasa sayang pada gigi kita, dan kita macam orang kata, tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kita kena tahu gigi kita ni ada 2 set kegigian. Ada dua set. Kita masa kecil ataupun nanti anak kita umur 6 bulan akan tumbuh gigi susu. Gigi susu ni dia akan tumbuh daripada umur 6 bulan sampai anak kita umur 2 ataupun 3 tahun. Okey, dan total gigi susu kita adalah 20 batang gigi. Dan gigi kekal pula, lepas tu akan ganti dengan gigi kekal masa anak kita umur 6 tahun, ataupun kita dulu masa kecil-kecil kita ingatkan umur 6 tahun kita dah ada gigi kekal. Gigi kekal ni dia start tumbuh gigi depan dengan gigi geraham. Okey, gigi geraham pertama yang besar tu tumbuh masa umur 6 tahun. Jadi sangat penting sebenarnya waktu umur kita 6 tahun tu, anak-anak kita umur 6 tahun dah pandai untuk jaga gigi, macam mana jaga teknik berus gigi yang betul dan pemakanan yang betul. Sebab nanti kalau gigi geraham ataupun gigi kekal dia ni rosak awal daripada kecil lagi, kemungkinan sampai gigi tu dah teruk sangat tak boleh nak
nak tampal ke apa kan, mungkin terpaksa cabut, nanti takut sampai ke tua situ dah tak ada gigi lah. Jadi sayang sebab gigi ni dia tumbuh awal. Jadi anak pun kena, kita sebagai ibu bapa kena tahu macam cara nak jaga gigi anak kita. Start daripada dia kecil lagi. Okay. Okey, jadi gigi pun ni ada 4 jenis gigi lah macam saya kat sini. Setiap gigi ni dia ada fungsi-fungsi dia yang tertentu. Okey. Okey, ni dari segi gambar raja kita tengoklah basically kalau gigi susu dia macam ni. Okey, ada 10 atas, 10 bawah, total 20. And then ni gigi tetap dia. Gigi tetap ada 4 jenis, dia lebih banyak lah. Okey. Dia ada tambahan gigi geraham, gigi taring, gigi geraham kedua dan dia ada gigi bongsu, gigi molar ataupun kita panggil gigi wisdom tooth, geraham bongsu. Okey, sebelum dah kita nampak tadi kan dari segi total mulut kita, dalam mulut kita nampak warna putih je kan. Kita tak tahu apa sebenarnya dalam gigi kita. Jadi ni kita nak kenalkan sikit, zoom in dalam gigi kita. Apa yang kita boleh, apa sebenarnya gigi kita ni terdiri daripada apa? Dia ada 3 lapisan gigi 3 lapisan. Yang first yang kita nampak dalam mulut tu warna putih tu enamel. Okay, enamel ni sangat kuat sebenarnya dan dia protect gigi kita yang kat dalam. Dan yang kedua tu lapisan warna kuning ni. Kalau nampak yang lapisan kuning ni, nama dia dentin. Dentin ni dia lembut sikit daripada enamel. Dan yang paling kita tak nak ni, jangan sampai kat sini lah. Ini tengok ni warna merah ni. Dia ada banyak saluran-saluran halus ni, sebenarnya saluran saraf, saluran darah, blood vessels. Jadi sini akan menyebabkan sakit. Sini ada saraf sakit juga yang terkumpul di sini. Okay. So 3 lapisan ni. Kita kalau gigi kita kalau rosak dekat sini, at least cepat-cepat kalau boleh kita nampak dia ada lubang sikit, terus datang ke klinik untuk buat tampalan. Okay. Sebab nanti kalau dia dah masuk ke dentin, dia akan cepat nak rosak sampai ke pulpa ni, ke pulp ni. Okay, pulp. Jadi kalau boleh kita kena tengoklah, kita kena selalu check gigi kita sendiri. Okay. Dan juga boleh buat lawatan ke klinik gigi at least tahun sekali. Okay, selain daripada kita ada gigi ni, 3 lapisan gigi ni, kita ada struktur yang menyokong gigi ni. Ni yang penting ni. Kita ada tulang rahang kita yang kuning ni, tulang rahang kita yang pegang, dia macam tapak pada gigi kita. Jadi kita kena jaga, kita kena kalau boleh kita lebihkan minum susu sebab dia ada kalsium, dia untuk kuatkan tulang. Bukan untuk tulang satu badan je tapi tulang pada gigi kita, rahang kita. Dan juga ada gusi. Gusi ni dia sokong gigi ni, dia juga protect gigi ni daripada kita rasa ngilu. Kadang kenapa kalau teknik memboros kita salah kan, kita sebenarnya kalau kita teknik boros tu salah, gusi ni akan haus. Dengan sendirinya dia boleh haus. Kita panggil tu gum recession ataupun resesi gusi. Dia hilang kat situ sebab mungkin teknik boros kita tu salah. Jadi lama-lama gigi kita akan rasa ngilu. Kenapa kita minum sejuk kita rasa ngilu kan, rasa tak boleh nak makan aiskrim. Kenapa? Sebab mungkin teknik boros gigi tu dah salah. Tu boleh hilangkan gusi. Satu lagi yang boleh hilangkan gusi kita ni adalah dengan adanya karang gigi ataupun plak, sisa makanan dalam mulut tu. Kalau ada plak dia melekat kat sini, dia ada bawa bakteria tau plak ni. Okay, sisa makanan tu dia bawa bakteria, jadi lama-lama bakteria ni akan efek gusi. Gusi ni akan boleh hilang, tulang pun boleh hilang juga. Jadi lama-lama gigi akan longgar, gigi nampak panjang-panjang, and then kalau makan benda yang sejuk pun macam tu lah, dia senang sensitif ataupun ngilu sebab bahagian akar gigi ni terdedah, bahagian sini dah terdedah, dah tak ada gusi yang protect dia. Satu lagi, gusi boleh hilang disebabkan oleh aging lah, penuaan. Jadi ni kita tak boleh nak elak lah. Kalau kita tengok ibu bapa kita kalau ibu bapa kita ataupun atuk nenek kita kan, bila dah tua gigi diorang banyak dah tak ada, ataupun gigi dah longgar, gigi panjang-panjang. Sebab kan gusi dengan tulang tu masa proses penuaan dia memang akan ada bone loss, ada soft tissue loss, ada kekurangan dari segi tulang dan gusi. Okay, so itu ni cara general lah struktur gigi. Okay, apa pentingnya gigi ni? Yang paling penting kita tahu untuk makan lah kan. Jadi gigi ni Allah bagi nikmat makan, dan gigi ni dia memberikan kesenangan untuk kita mengunyah makanan dengan lebih baik lagi. Kan? Cuba bayangkan dengan orang yang tak ada gigi ataupun orang yang kena pakai gigi palsu. Gigi palsu ni tak sama nikmat makan dia dengan orang yang masih ada gigi. Kalau kita tanya orang yang pakai gigi palsu, dia kata dia macam tak boleh nak kunyah dengan betul. Dia rasa selera makan tu kurang kan, sebab dia tak dapat nikmat yang
mengunyah makanan tu macam dulu balik. Okay. Dan kalau kita tak boleh nak mengunyah makanan dengan betul, dia akan mengefek kita punya proses penghadaman dalam perut juga. So kita mungkin akan sakit perut, okay, efek dari segi kesihatan badan lah. Itu pentingnya gigi. Dan kedua, untuk bercakap dengan sebutan yang jelas. Ini maksudnya gigi ni macam pagar kan. Kalau kita bercakap, kita ada angin yang keluar tu yang akan memberikan sebutan-sebutan jelas. Cuba kalau bayangkan kalau gigi depan tak ada, kita panggil pagar roboh kan, kosong kat depan. Kadang tu sebutan kita nak cakap huruf S tak keluar. Jadi kalau kita nak bercakap tu, mungkin orang tak berapa nak faham sebutan kita sebab gigi ni dia macam dia as a pagar lah kita panggil, macam boleh protect, dia boleh bagi intonasi sebutan yang jelas, yang betul. Dan yang ketiga, kepentingan gigi ni untuk menyerikan wajah. Orang kata kalau kita bersih gigi kita susunan dengan susunan yang baik, mungkin kita akan rasa self confidence, kita rasa lebih yakin dan juga boleh menyerikan wajah. Satu lagi, kalau gigi berlapis, jangan sangka gigi kita berlapis kita segan kan. Sebenarnya gigi berlapis ni macam gigi taring tu berlapis itu, dia sebenarnya penyeri wajah juga. Okay. So ini kepentingan kita. Yang penting gigi kita kenalah sentiasa bersih dan sihat. Okay. So masa hamil, okay, ibu-ibu kena fahamlah ada perubahan hormon ni yang kita dah tahu secara generalnya satu badan kita dia akan ada perubahan dari segi mungkin akan memual, muntah-muntah, perubahan hormon dan peningkatan kadar hormon ni memang berbeza dengan sebelum kita mengandung. Okay. So perubahan hormon ni dia akan efek dalam mulut juga. Jadi dalam mulut kita ni ada benda-benda ni akan berlaku. Mulut kita kering, okay? So kita kena banyak minum air. Gusi bengkak, berdarah tiba-tiba je. Dulu sebelum mengandung kita tak ada masalah ni. Tiba masa dah umur dah mengandung 4 bulan, trimester kedua semua tu kadang kita rasa gusi kita berdarah kan. Jadi kita jangan risau sebab ini biasanya disebabkan oleh perubahan hormon. Tapi kalau kita ada plak ataupun karang gigi yang memang tebal, gusi kita akan bengkak lagi teruk sebenarnya. So itu kita kena tengoklah dan kalau boleh itu kena buat rawatan semasa masa kita masa pregnancy period ni lah. Okay, so yang ketiga boleh senang dapat jangkitan gusi. Okay, ini juga perubahan yang berlaku. Gigi kita boleh jadi macam ni dalam gambar ni, cuba tengok ni. Dia macam ni, nipis. Sebab apa? Kita masa awal-awal kehamilan kan, masa first trimester kita ada morning sickness, jadi kita akan rasa pening, mual, kan, kerap muntah. Jadi asid perut tu dia akan efek pada gigi kita, condition gigi kita. Gigi kita macam ni lah, dia jadi nipis, kita hakis ataupun haus. Dan satu lagi perubahan yang kita akan alami ialah cara pemakanan. Kita rasa masa mengandung ni kita nak makan untuk diorang. Actually tak perlu pun. Kita just makan macam biasa. Sebab insyaAllah nutrien tu cukup untuk kita dan bayi. Okay. Sebab kalau kita kerap makan, kita akan macam mungkin kita craving benda-benda manis kan. Dia akan ada risiko untuk gigi kita senang rosak. Okay. Okay, ini tips lah untuk bagi kurangkan rasa loya ataupun muntah. Kadang tu ibu-ibu waktu mengandung ni dia rasa nak gosok gigi pun tak boleh. Dia rasa nak masuk je berus gigi tu dia rasa nak muntah kan. Jadi guna berus gigi kepala kecil je. Ambil kepala kecil yang halus, bristles tu kena halus, lembut je. Supaya kita boleh masuk sampai ke dalam, berus gigi tu boleh masuk sampai ke dalam dan dia boleh bersihkan lah. Tak adalah rasa gag reflex, rasa nak muntah tu boleh dikurangkan. Okay. Macam mana pun kena gosok gigi lah. Jangan ingat waktu kita rasa nak pening, nak rasa muntah tu kita terus tak nak gosok gigi. So kalau boleh cuba try ambil berus gigi yang kecil and then okay, kalau tak dapat pun you ambil berus gigi yang untuk anak-anak kita kan, ambil berus gigi yang kanak-kanak punya pun boleh kita gunakan sebab dia kepala dia biasanya kecil lagi. Okay, so guna yang tu. Dan kalau kita dah muntah, jangan pula kita terus nak pergi gosok gigi. Jangan, biar dulu, kita kumur-kumur dulu. Okay, lepas tu baru kita boleh berus gigi. Sebab masa tu gigi kita dah expose dengan acidic environment. So masa tu mulut kita tu rapuh sikit. Jangan kita terus berus gigi, nanti dia akan hakiskan gigi kita. Sebab kita gosok gigi kan, berus gigi tu boleh hakiskan gigi kita. Kalau boleh kita biar dulu, kumur dulu.
Dan untuk kurangkan seloyak atau muntah juga, kita kurangkan manis, kurangkan makanan berlemak, makanan yang masin, kurangkan. Dan kalau kita nak makan, jangan makan apa-apa tu jangan ambil dalam condition yang banyak. Kita makan sikit saja, portion yang sikit tapi boleh kerap. Okey. Ini tadi gambar lah kita tunjuk. Kalau dekat sini macam apa yang berlaku ya kalau dalam mulut kita yang tadi tu, kalau disebabkan hormon kita ada masalah ni, kita panggil gingivitis lah. Gusi ni nampak bengkak, merah. Ni kalau gosok sikit ni berdarah ni. Okey. Lepas tu tengok ada plak-plak yang warna putih ni, plak-plak ni. Plak ni sebenarnya dia sisa makanan kita yang bergabung dengan alio. So ditukar tu jadi plak, dia jadi plak warna putih ni. Macam ni dia panggil gingivitis lagi. Okey. Ini gusi tu pun ni lagi, dan ini lagi teruk lah. Gusi tu makin bengkak. Okey. Gingivitis. Ini yang kedua. Pregnancy epulis. Ini pun boleh berlaku pada ibu-ibu, dan jangan risau kalau nampak dalam mulut tiba-tiba benjol sebiji macam tu, jangan kita risau lah, sebab benda ni lepas bersalin dia akan surut dengan sendiri sebab hormon kita dah stabil. So gusi benjol ataupun pregnancy epulis ni ada nama lain, pregnancy epulis, pregnancy granuloma, pregnancy tumor, semua ni dia akan surut dengan sendirinya. Tapi kalau besar sangat sampai nak cakap pun susah ataupun malu kan, tak ada masalah, kita boleh buang benjolan ni lah. Okey. Yang ketiga, ini yang tadilah saya cakap ni, permukaan gigi tu terhakis. Nampak ni erosion nipis ni. Nampak gigi tu semakin tak ada. Sepatutnya saiz dia besar ni. Kata haus. Sebab kan dia mungkin, okeylah tadi sebab muntah. Dan sebab kita suka makan asam kan, rasa loya kan perempuan. Kalau boleh jeruk asam tu kurangkan jugalah, sebab tengok pada gigi kita. Dia boleh efek macam ni sekali. Jadi kalau macam ni, gigi kita ngilu tau. Nipis kan, dia nipis jadi dia cepat ngilu. Nanti kita macam ni kalau kita nak tampal, boleh tampal tapi nanti tak sekuat macam gigi kita lah. Dia boleh patah balik kan. Jadi kalau boleh elakkan makanannya masam-masam, asam semua tu, I guess lagi tak elok lah kan. Okay, ini untuk gigi yang caries. Jadi ini pun boleh senang berlaku sebab satu tadi muntah. Satu lagi sebab kita suka makan benda manis. Boleh gigi kita rosak. Okay. Dan gigi rosak ni, inilah dia punya conditionnya, kita boleh jadi sakit, nak tidur susah. Dah lah kita mengandung, kita dah rasa perut kita dah tak selesa, tiba gigi pula sakit kan. Jadi kalau boleh kita nak elakkan benda-benda ni berlaku. Sebab tu kehamilan ya. Okay, ini sebab macam mana gigi tu boleh rosak ataupun caries tu. Sebab ada bakteria dalam plak. Plak ni yang tadi telah saya cakap sisa makanan. Lepas tu bergabung dengan alio kita, dia boleh dia jadi warna putih tu, warna putih lembut tu. Actually kalau kita berus tu dengan berus gigi, dia boleh hilang sebab dia lembut macam kapas je. Okay, kita kalau boleh berus tu kena bersih semua, biar semua plak tu hilang. Tapi kalau ada sikit-sikit sisa plak tu tertinggal dekat dalam mulut, itu yang menyebabkan bila dia bergabung dengan makanan yang kita makan, manis, dia akan jadi asid. Jadi acidic. Okay, asid tu dalam masa yang tak berapa lama, in time gigi tak akan rosak. Gigi akan nipis memang rosak. Kita panggil proses ni demineralisasi. Okay. Dia makin rosak. Ini stage of gigi rosak lah. Tengok daripada awal dia kecil je. Kalau macam ni datang klinik, kau nampak je gigi lubang, jangan kita tunggu, tak apalah, tak sakit, tak nak. Takut lagi. Tapi sebenarnya waktu ni lah kena pergi sebab kita tampal pun tak sakit masa ni. Okay? Dan masa ni pun boleh ke klinik, kita senang je nak tampal. Tapi kalau dah sampai kat sini, bila rasa sakit, baru kita macam tak boleh tidur kan. Ni sebabnya dah sampai ke dentin. Dentin ni sangat lembut tau. So dia sensitif dan dia dekat dengan saraf. Masa ni biasanya ramai yang datang kat klinik untuk tampal. Okay, boleh lagi selamat, tak ada masalah, tampal. Kita akan letak ubat dan kita tampal. Ini stage yang kalau boleh nak dielakkan lah. Jangan sampai simpan gigi tu sampai dah bernanah, sampai bengkak, berdenyut-denyut gigi tu. Ini stage gigi kita akan rosak yang efek ke saraf sampai ada nanah. Kalau ini kita nak selamatkan gigi, kita cuba option dia, kita boleh buat rawatan akal lah. Kita akan buang saraf ni, kita akan cuci semua dalam ni, tampal balik dalam ni. Okay? Ataupun option kedua memang kena cabut. Okay, itu saja, dua option je kalau dah sampai ke tahap ni. Okay, so kalau boleh biar daripada awal ni kita dah pergi klinik. Kita buat tampal, jangan kita ingat lubang akan stay macam ni kecil je, tak. Dia akan makin besar sebab kita makan setiap hari kan. Jadi
chances untuk lubang tu makin dalam tu memang sangat tinggi. Alright, so ini dia hubung kait kenapa waktu hamil ni kena jaga juga gigi. Kenapa pentingnya kalau boleh datang ke klinik gigi untuk check gigi waktu hamil, sebab dia ada efek pada baby kita. Kita tak nak apa-apa efek pada baby kan. Kalau boleh kita kena tengok dulu dalam mulut kita ni okey tak? Ada penyakit gusi tak? Sebab penyakit gusi ni dia ada risiko untuk baby kita dapat dilahirkan secara premature. Okey, kelahiran pramatang, maksudnya dia lahir awal bulan ataupun dilahir kekurangan berat badan yang ideal. Dia bukan pada berat badan yang normal. Okey, macam mana kita nak tahu kan gusi kita ada masalah gusi ni? Kita tengok gusi kita ada bengkak ke, merah, berdarah, ataupun gigi tu dah memanjang, kadang longgar. Kadang kita tak nampak tapi kita belakang kita bila gigi kita rasa sakit. Tengok gigi tu goyang kan. Itu maksudnya kita ada masalah gusi. Gusi tu bernanah, nafas berbau. Nafas berbau ni sebab apa? Sebab plak tu, karang gigi tu dalam mulut tu banyak. Plak ni dia penuh dengan bakteria. Bakteria ni dia akan merembeskan, dia akan give away order bau yang tak menyenangkan lah, bau busuk. Okay, so ini tadi. Kalau dari segi diagram ni kita boleh nampak, okay ni gigi kita, okay, dan ada masalah gusi, ada plak, ada karang gigi yang banyak melekat pada gigi. Okay, bakteria ni dia akan masuk ke dalam saluran darah, dan dia boleh penetrate masuk ke dalam uterus baby ni, dan ni dia ada enzim yang dibawa ni. Ini semua akan menyebabkan induce preterm birth, bayi lahir secara pramatang. Kita punya slide. Ini tadi. Cepat. Okay, minta maaf ya, tadi ada masalah teknikal sikit. Okay, ni tadi kita sambung balik ya. Berkenaan dengan penjagaan gigi dan kehamilan. Okay, masa ni kalau bakteria tadi tu dia boleh penetrate ke dalam uterus baby dan akan menyebabkan
perawatan bayi lahir, perawatan ataupun kekurangan berat badan. Ada satu kajian menunjukkan di US 18% daripada 250,000 baby yang lahir adalah perawatan disebabkan ibu mereka ada penyakit gusi, ada masalah gusi. 18% agak tinggi kan? Okey, ini yang kita nak kita kena tengok dalam mulut kita ni dalam stage gigi yang mana. Okey. Kalau dalam stage 1 dengan 2 ni tak ada masalah. Maksudnya nombor 2 ni gusi kita berdarah, and then kalau kita gosok gigi okey, hilang, berdarah tu hilang. Maksudnya ada plak sahaja, boleh bersihkan. Sebab dia akan reverse balik ke dalam ke healthy gums and tooth. Gigi kita akan jadi sihat balik macam biasa. Tapi kalau gigi kita ada karang gigi tu tebal, kita nampak macam batu tu kan, yang warna hitam, kadang tu warna putih, kuning, itu hijau, macam-macam colour lah. Dia kalau dia keras, dia melekat dekat gigi kita, dia akan efek gusi. Gusi kita macam saya cakap tadi lah, gusi tu akan menurun, hilang. Tengok tulang ni, daripada tulang ni banyak macam ni, dia akan hilang, dia akan haus. Dan kalau kita biarkan tak buat treatment apa-apa, tak ada buat rawatan scaling kan, ataupun rawatan akar, rawatan scaling ataupun root planning, akan menyebabkan gusi kita akan makin turun, tulang pun makin turun, dan ini kita panggil advanced periodontitis. Ini gigi dah goyang dan biasanya tak boleh nak buat apa, gigi elok lagi tapi dah goyang, sakit, terpaksa cabut. Dan ini dua ni yang risiko untuk bayi, okey, yang boleh menyebabkan kalau kita ada masalah, ibu ada masalah ni, takut baby kita mungkin lahir nanti pramatang ataupun kurang berat badan. Jadi kalau kita nampak mulut kita dah ke arah sini, ada ni, ada bengkak, ada gusi, ada karang gigi, boleh datang klinik kita, tak ada masalah, kita akan buat treatment, scaling, cuci gigi ya. Ini rawatan yang kita boleh lakukan. Cuba tengok, kalau tengok gusi dia bengkak, ada karang gigi keras, okey, ataupun gigi kuning kan, ada karang gigi tebal kat sini, kita ingat kan tak cantik dah gigi kita. Ini pun nampak hitam ni, keras, tebal, tapi sebenarnya kalau kita buat rawatan, okey, kita cuci je, buat scaling je, simple je, kita tengok dia boleh back to the normal. Jadi ni gigi kita sihat, gusi sihat, gigi sihat. Okey, ini automatic lepas 2-3 hari kita akan nampak gigi kita ada perubahan macam ni, gusi kita akan kembali back to the normal, dia tak ada bengkak macam ni dah. Okey, inilah okey yang kita boleh nampak. Selain daripada kita buat scaling tu, basic kat rumah apa yang kita kena buat? Kita kena bersih gigi kita 2 kali sehari, paling kurang 2 kali je, senang je kan. Guna ubat gigi yang berfluorida. Kenapa ada fluoride? Sebab fluoride ni dia membantu untuk elakkan daripada gigi kita rosak. Tadi kita tengok gigi rosak namanya demineralisasi kan, tapi kalau ada fluoride ni dia boleh remineralisasikan balik. Maksudnya daripada gigi tu nak rosak, dia dihauskan, demineralisasi. Kalau kita letak ubat gigi fluoride tu akan reverse balik proses daripada gigi nak rosak tu. So dia protect balik gigi kita, mineral tu akan terbentuk balik. Itu pasalnya kita kena, kalau boleh guna ubat gigi fluoride, ada fluorida. Floss pun boleh guna kalau rasa susah, tapi kalau gigi berlapis elok guna floss lah untuk bersihkan celah-celah gigi. Yang ketiga ni kerak kumur. Ini satu benda yang basic lah. Saya rasa kalau kita boleh kumur setiap kali lepas makan, InsyaAllah gigi kita akan stay sihat, okay? Tak rosak insyaAllah. Sebab kumur ni dia rinsekan, dia membersihkan gigi kita daripada rasa manis, rasa masam dalam mulut yang kita dah makan kan. Kalau dekat restoran kita rasa segan nak pergi kumur-kumur kat restoran kan, kat kedai kan. Jadi kalau macam tu, kita order air masak, order air sos. Lepas kita makan, kita minum air masak. Itu pun nak rinse juga. Mulut kita akan bebas daripada rasa manis, rasa masam, semua tu. Jadi risiko untuk gigi rosak tu pun akan kurang kan. Inilah macam tadi kita hadkan makan manis dan minum manis, lebihkan susu, air masak, okey. Dan dapatkan pemeriksaan dan rawatan gigi ketika kehamilan. Kenapa? Ini yang tadi kita nak detect awal lah. Kalau ada penyakit gusi ke, kita boleh buat treatment waktu kehamilan ni, kita boleh buat treatment, tak ada masalah. Okey, dan untuk specialnya untuk ibu hamil yang datang ke klinik ke Hospital Al-Islam, kita ada free dental check up. Jadi kalau dah masa hari yang sama pergi buat pemeriksaan antenatal, boleh datang sekali untuk check gigi, free je. Kita akan check and then kita akan beri consultation and then kita akan tunjukkan cara
penjagaan gigi yang betul. Okay, so kalau boleh grab this opportunity lah. Alright, okay. So ini penjagaan gigi. Okay, ini gambar dia macam ni cara berus gigi yang betul. Sebab yang saya nampak biasanya saya suruh orang tunjukkan cara berus gigi. Biasanya orang akan berus gigi. Saya nak tunjuklah sebab kita rasa puas kalau kita ajarkan dengan model ni. Okay, kalau gambar ni mungkin tak clear sangat. So kalau dapat kat sini gigi ni, berus gigi kita ni, okay, first ambil yang kepala dia kecil. And then berus dia soft. Jangan ambil hard atau medium. Okay, ambil yang soft saja ataupun ultra soft. And then bila kita berus, kalau orang biasanya dia berus macam ni. Dia macam kanan kiri, macam gergaji gigi kita. Kalau kita buat macam ni, sebenarnya gigi kita akan jadi lekuk-lekuk. Dia akan, sebab kita bila kita gosok kita rasa tak puan, kita tekan pula kan. Rasa tonyoh kuat sikit baru kita rasa sedap berus kan. Dah lah kita tonyoh macam ni, lama-lama gigi kita ni dia akan haus. Dia akan ada lekuk. Okay, dia akan ada lekuk dekat sini. Nanti ada lekuk-lekuk. Lepas tu kita minum sejuk, kenapa? Ngilu sangat. Kenapa tak boleh nak minum dah? Sebab kita kena tengok. Dia akan jadi problem. Disebabkan cara kita berus gigi sahaja. So cara betul berus gigi yang betul adalah dengan kita sengitkan sikit berus gigi. Kita anglekan sikit. Sama ada kita buat macam ni, teknik brush, ataupun kita buat teknik macam ni. Yang penting berus gigi kita tu sengit. Biar ada angle 45 darjah lah. Kata 45 darjah lah macam ni. Sengit sikit. Yang penting bila kita berus, kita nampak dia akan masuk celah-celah ni. Dia boleh masuk celah-celah gigi kita. Okay. Dan dia akan bersihkan dekat celah atas gusi ni pun dia akan bersihkan atas ni sekali. Kalau kita berus macam ni tadi, kalau berus macam ni cuma nampak, tak kena pun dekat sini. Tak kena habis, tak bersih. Jadi semua ni kalau boleh kita buat macam ni. Secara membulat atas bawah. Sengitkan sikit berus gigi atas bawah. Okay, macam ni. Berus je. Kalau tak boleh membulat, kita buat atas bawah pun. Macam ni pun boleh. Yang bawah atas, yang bawah pun sama. Kita berus macam ni. Sengitkan sikit berus gigi kita. Okay, kalau yang bahagian dalam ni tak ada masalah. Dalam ni dia kasar kan, bukan kasar je. Kita boleh berus macam ni. Ini kita kena buat juga, jangan lupa. Sini pun kita berus. Okay, bawah. Sama, kita berus sini. Sini tepi ni jangan lupa. Kadang orang lupa kat tepi ni. Jadi kita buat karang gigi banyak kat sini. Sini pun berus. Dan ni paling penting bawah ni, kat sini. Kat sini ya, berus kat sini. Keluarkan ni. Sebab biasanya kalau yang datang sini, kita tengok sini ada karang gigi. Mungkin terlupa nak berus sebelah sini. Nanti gusi berdarah, bengkak. Ini tak selesa, dia jadi keras macam batu. So kalau boleh, kena berus sebelah sini. Okay. Dan last sekali, kita berus lidah kita. Sebab kadang kita rasa macam dah berus bersih dah, kenapa mulut kita masih berbau? Mungkin kat lidah tu kita tak berus. Mungkin kita scrape sikit lidah kita. Kita beruskan sikit lidah kita sebab makanan tu, bakteria tu boleh lekat dekat lidah. So bila kita bersihkan, dan kita kumur. 2 kali sehari dah cukup. Okay. Dan satu lagi floss. Floss ni macam ni Floss ni senang je. Kalau ada ni, kita ambil panjang sikit supaya dia boleh masuk sampai ke belakang. And then cara nak lilit dia, kita ambil jari tengah kita. Okay, ni jari tengah dengan jari tengah. Okay, lilit kat jari tengah macam ni. Lilit. So bila kita lilit kat tengah yang ni, jari kita yang ni boleh press masuk dalam. Okay, masukkan celah tu sampai kita rasa sampai habis. Baru kita bersihkan ni, kita keluarkan. And then kita tukar tempat lain. Kita berus. Kita buat satu-satu. Ini untuk lebih bersih lah. Tapi kalau kita tak ada floss, tak ada masalah. Guna berus gigi, ambil yang halus tu. Dia boleh masuk juga celah-celah gigi tu. Alright. So ini rawatan yang kita boleh buat. Kalau ibu-ibu nak tahu kalau masa hamil ni, kita boleh je buat tampal, scaling. Sepanjang kehamilan tak ada masalah. Kalau nak cabut gigi, kalau boleh waktu trimester yang kedua lah. Waktu mengandung 4 hingga 6 bulan tu, lebih selamat lah sebab masa tu ibu pun dalam keadaan yang stabil dan anak pun pembentukan janin anak pun dalam keadaan yang stabil waktu tu, yang kita panggil stable stage lah. Okay. Tapi kalau kecemasan tak ada masalah, kita boleh buat di akhir trimester. Okay. Untuk rawatan akar, kita tak galakkan sangatlah sebab kita nak guna x-ray. Tapi kalau ibu memang ada gigi lubang besar sampai tapi tak nak cabut kan gigi tu sayang, kita boleh bersihkan, kita boleh cucikan akar dia and letak dressing, kita letak tampalan sementara dulu. And then dah lepas bersalin boleh datang kita continue buat rawatan akar. Okay.
Alright, ini yang tadilah myth tu, kalau kadang orang kata setiap kali dia mengandung dia akan gigi dia akan kena cabut. Sebenarnya semua ni hanya mitos sajalah. Dan anak pun tak ambil kalsium daripada ibu untuk sampai gigi ibu rosak, tak ada. Sebenarnya tak ada semua tu. Mungkin masa kita mengandung ni kita rasa lebih penat, kita tak larat, kita mungkin penjagaan gigi tu kurang daripada normal, daripada biasa. Okay, jadi gigi kita ada risiko untuk lebih untuk senang rosak. Okay. Okay, sekarang kita move on kepada anak pula, penjagaan gigi untuk anak. Okay, apa yang kita perlu tahu? Okay, ini just gambaran untuk kita just share lah. Sekarang ibu ada dekat minggu yang keberapa. Jadi boleh tahu, oh baby sekarang ni di tengah ada pembentukan bibir. Macam tu ke. Okay, so ni just kita nak tengok sampai dia punya stages of pembentukan mulut dan baby kita. Alright. Ini dari segi tooth development, pertumbuhan gigi, apa yang ada dalam bila gigi kita tumbuh. Okay, gigi kita tumbuh masa awal-awal ni umur 6 bulan. Tapi kalau anak tiba-tiba 6 bulan tu masih anak merangkak kan biasanya. Kalau tak tumbuh lagi, dia kata kenapa anak saya gigi saya tak tumbuh, gigi anak tak tumbuh lagi. Jangan risau, sebab biasanya sampai dia ada range dia ada range untuk tumbuh, dia ada tahap dia ada waktu dia sampai 6 hingga 10 bulan baru gigi tu nak tumbuh. Mungkin anak tu dah 10 bulan baru gigi tumbuh, tu normal. Okey, tak ada masalah, jangan risau. Okey, biasanya gigi depan ni dulu, lepas tu nanti gigi atas pula dua ni, nanti kita panggil tu gigi arnab kan, rabbit. So cute kan. Jadi gigi anak kita akan tumbuh kat sini dulu, ni. Lepas tu dia akan ikut sebelah-sebelah dia akan sampai penuh lah. Dia akan tumbuh berturutan macam tu. Sampai at least sampai umur 3 tahun macam tu total gigi ada. Dan bila dah umur 6 tahun, okay, 6 tahun ni dia ada mixed dentition, maksudnya dia ada campuran gigi susu dengan gigi kekal. Tapi gigi kekal yang tumbuh ni start dulu, gigi depan, atas dan bawah. Okay, biasanya dia akan goyang 6 hingga 8 tahun. Okay, dan dia ada gigi geraham, penting nampak ni, geraham ni gigi geraham yang kekal ni yang saya cerita tadi awal tadi tu. Kalau perasan kan, kita kata gigi geraham dah tumbuh umur 6 tahun. Jadi kena jaga, anak kita kena jaga, kena pandai jaga macam mana cara penjagaan gigi dengan pemakanan. Sebab masa ni gigi dah ada dan gigi bongsu last tumbuh masa dah masuk universiti. Okay, gigi bongsu tumbuh 17 hingga 21 tahun, baru lengkap semua gigian 32 batang gigi tumbuh. Okay, untuk anak kita kalau boleh kita bagi susu ibu, elakkan minum susu formula sebab susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Okay, kalau boleh breastfeeding ni, menyusui ni dari lahir sampai 6 bulan dan teruskan sampai umur 2 tahun. Tapi kalau tak boleh, tak ada masalah, kita bagi susu formula, tapi kita kena kalau boleh jarakkan, tengok umur sampai umur setahun, 2 setahun tu kita kalau boleh kita cuba hentikan dia daripada minum botol susu. Okay, dan daripada umur 6 bulan kita dah start bagi the Trimino dengan cawan. Alright. Okay, sebab apa kita nak stopkan ataupun hadkan penggunaan botol daripada umur setahun? Kalau paling maksimum 3 tahun lah. Sebab kalau dah lebih daripada 3 tahun, umur 4, 5 tahun, 6 tahun ni dia dah rasa biasa nak minum sangat botol. Dia dah, sebab dah habit kan. Jadi bila dia nak minum, dia bukan nak minum sangat, dia nak kemam macam tu kan. Tak elok sebab nanti dia akan efek pada rahang dia. Pembentukan rahang ni dia akan jadi mengecut. Okay, kita jadi sempit, rahang atas ni sempit. Jadi bila gigi kekal dia tumbuh, dia akan tumbuh ke depan, jadi jongang. Tak cantik lah. Jadi kalau boleh daripada umur setahun sampai 3 tahun lah maksimum, kita stopkan dia daripada penggunaan botol. Okay, dan satu lagi, jangan bagi anak tu tidur dengan botol susu sebab dia akan affect pada gigi. Okay, ni macam biasa makanan manis tak digalakkan lah. Okay, sekarang ni kenapa kita tak bagi tadi botol susu ni? Kalau boleh jangan bagi, dan paling tak boleh waktu tidur. Sebab waktu tidur dia akan menyebabkan dia minum botol susu kan, sampai pagi dia bangun dia still dengan botol kan. Botol ni kita ingat dah habis tapi sebenarnya susu tu masih ada dekat sini. Kalau pergi sampai ke sini, susu tu bila berkumpul kat sini dia akan berkumpul ke dalam mulut bayi. Okay, dan dia akan menyebabkan susu terkumpul dan gigi akan senang rosak. Okay, jadi kita tengok bottle nursing caries ataupun nursing bottle caries. Ini gigi atas ni yang rosak. Okay,
Jadi kalau gigi rampant caries pula, gigi tu semua rosak. Bila semua rosak, kita tengok ni sebab apa gigi kita rosak ni. Gigi anak-anak lah biasanya gigi dia rosak semua sekali. Ini kebiasaannya sebab dia makan makanan yang manis, suka makan coklat, gula-gula, lollipop. Ini kita panggil rampant caries. Dan kalau dah sampai stage ni, sayangnya anak akan ada masalah gusi bengkak, berdarah sebab makanan akan selit dekat celah-celah ni. Okey, dan dia malam tak nak tidur, merengek-rengek. Dan kita kalau dapat kes ni terpaksa kita buat dental clearance. Kita kena buang semua gigi dia. Anak terpaksa masuk ke OT, bilik bedah untuk buang semua gigi dan susahlah nak makan lepas tu kan. Dan satu lagi, bila dia tumbuh gigi kekal, gigi dia biasanya berlapis sikit sebab banyak sangat ruang kosong kan, dia dah dicabut awal kan gigi susu. Jadi nanti biasanya gigi kekal tu berlapis lah. Okey. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, ini ada soalan. Okey, kenapa daripada Nur Fadilah, kenapa start 6 bulan ajar guna minum susu guna cawan jika menyusu badan? Okey, ini kan ya, maksud saya kalau menyusu badan kita tak perlu ajar anak untuk guna cawan. Ini kalau yang tak boleh menyusu tak boleh menyusu badan, maksudnya dia mix, dia bagi susu badan dan susu formula. Yang bagi susu formula guna botol ni yang kita kalau boleh kita dah start ajar dia minum guna cawan, susu guna cawan. Alright? Okey. Jadi kita sambung balik. Okey. Okey, cara penjagaan gigi yang ni kalau anak kita bayi ni daripada baby lagi kita boleh jaga. Cara nak jaga dia, kita guna kain lampin ataupun sapu tangan kan yang bersih ataupun towel yang nipis. Kita just basahkan dia and then kita cuci. Lepas setiap kali kita habis menyusu, kita cuci mulut dia, cuci lidah dia sekali, cuci gusi dia. Alright? Itu cara awal untuk kita macam praktiskan penjagaan dalam mulut baby. Dan bila anak dah tumbuh gigi, kita dah boleh start guna berus gigi. Kalau susah, kita just guna towel juga. Kita basahkan towel sebab towel kan dia kesat, kita boleh berus keliling gigi yang ada. Okey, jadi kalau samalah berus gigi tu 2 kali sehari juga. Dan kalau sampai umur 3 tahun, anak-anak kita ni still lagi kita kena berus gigi dia. Jangan kita biar dia berus gigi sendiri. Kita kena selia dia, okey? Kita kena tolong beruskan gigi dia dan kalau dia tak pandai nak kumur, kita jangan bagi ubat gigi lagi lah. Ajar dia kumur dulu. Kalau dah pandai kumur, baru kita bagi sikit ubat gigi yang fluoride. Kalau tak, kita just basahkan berus gigi, kita boleh berus je. Okay? Dan kita kena tengok anak kita ni sampai umur 6 tahun. Kita still tengok anak kita berus gigi macam mana. Okay, ini tadi macam mana apa yang kita boleh guna alat dia kan. Ni semua, ini towel ataupun tuala kecil. Kita ada ni brush yang kita letak pada jari tu kan. Kita boleh senang brush gigi anak kita. Okay, ini untuk anak-anak pakai, dia boleh pegang lebih senang. Ataupun brush gigi yang biasa kita jumpa ni lah. Okay, ini cara kita nak brush gigi anak kita. Macam mana? Tengok, kita kena duduk belakang dia. Sebab kalau kita duduk depan dia, kita tak boleh nak kontrol dia. Kadang dia tolak tangan kita ataupun dia akan merengek. Dia biasalah kan anak-anak dia tak suka benda baru kan. Tapi bila kita duduk belakang dia, kita boleh pegang dia, kita hold dia. Ini kita boleh kontrol tangan dia. Kita pegang tangan dia sekali. Ini kita berus dia. Okay, kita berus pelan-pelan. Lepas tu kalau dia meronta-ronta, kita try juga. Kita mula-mula ni mungkin kita kena paksa dulu. Sebab anak-anak dia, sebab dia tak tahu kan benda tu dia mula-mula takut kan, jadi kita try dulu buat pelan-pelan, berus. Dan lama-lama bila jadi kebiasaan, dia sendiri akan rasa nak berus gigi dia sendiri. Satu lagi cara, kita berus gigi kita. Kita ambil berus gigi kita berus depan dia. Lepas tu kita bagi berus gigi kat dia, sama-sama berus gigi. Kita kata, okay, jom berus gigi sama-sama. So anak akan ikut. Sebab waktu umur kecil ni, anak kita suka tiru cara mak bapak kan. Suka tengok ibu dengan ayah dia buat apa. So dia orang suka nak tiru. So bila kita berus gigi tu, kita tunjuk depan dia, dia pun akan buat sendiri. So nanti lagi senang lah dia rasa kalau kita nak berus gigi dia, dia akan bagi nak berus gigi. Okay? Okay. Okay, kejap. Kita ada soalan.
daripada Siti Syaira, adakah check up gigi masa third trimester digalakkan? Kalau boleh, check gigi ni kalau boleh dalam trimester yang pertama dan yang kedua lah. Tapi tak ada masalah untuk kita check and then kita akan buat consultation lah untuk apa treatment plan kita boleh buat selepas bersalin nanti. Okay. Dan daripada Nur, adakah bros silikon yang jual kat pasaran tu boleh pakai untuk newborn baby? Bros silikon tu kalau newborn baby kita tak galakkan lagi, tunggu dia ada hadir gigi nanti baru kita pakai. Kalau boleh just guna tadilah kain lampin tu ataupun towel, just basahkan and then lap pada keliling mulut dia. Alright? Okay. Okay, jadi macam ni. Okay, boleh ya? So kita sambung balik. Dari kalau anak kita kalau boleh ajar juga kumur. Kumur ni macam kita juga, daripada kecil kita try kumur. Anak kita pun kalau daripada kecil dia dah start kumur lepas makan sampai besar dia jadikan itu sebagai habit. Jadi kita boleh tengok gigi dia tak rosak ataupun jarang rosak sebab dia benda ni kita rinse, kita bersihkan gigi kita daripada risiko gigi makanan manis melekat dalam mulut tu kan. Okay. Jadi kumur tu sangat penting. Saya rasa kalau tips yang paling bagus untuk gigi ni sebenarnya kita start kumur je. Kumur tu dia boleh menjaga ataupun protect kita dan menjaga kesihatan gigi yang lebih baiklah. Okay, ini satu lagi tips. Kalau kita anak, baby kan, anak apa makanan dengan sudu dengan cawan tu jangan kita pula makan pula lepas tu. Sebab kalau kita kongsi dengan anak kita, kita takut bakteria dalam mulut ayah kita ni akan pass over kepada baby. So nanti kita akan baby ada risiko untuk gigi dia rosak. Alright. Okay, ni yang tadilah puting ataupun botol susu ataupun pacifier kan, kalau boleh kita elakkan bagi. Sebab benda yang sama, gigi anak akan jadi congang kalau dipakai dalam masa yang lama. Okay. Dan bila anak kita tidur, kita lagi senang nak check kan gigi anak, kita selak sikit bibir dia, kita tengok ada tak tumpuk-tumpuk putih, ada rosak tak. Okay. Kalau ada gigi dia macam kuning-kuning coklat tu, kita bawa pergi klinik gigi untuk rawatan lanjut. Biasa kita ada fluoride therapy, kita elakkan daripada gigi dia makin untuk elakkan daripada gigi rosak. Alright. Okay, dan ni kita latih anak kita buat lawatan daripada anak capai umur 2 tahun, kita dah boleh bawa dia ke klinik. Sebab apa? Kita nak anak kita familiar, rasa apa, tak takut dah nak datang klinik sebab daripada kecil kita dah ajar untuk dia biasakan diri pergi ke klinik, check gigi. Dan biasanya masa awal-awal kita check ni kita tak ada buat apa-apa treatment, kita akan check, kita akan tanya dia macam mana dia gosok gigi, lepas tu kita ajar dia cara berus gigi yang betul. Lepas tu nanti kita akan puji dia, cakap kalau cara berus gigi tu betul, kalau gigi dia cantik kita puji gigi dia. And biasanya kita akan bagi tahu apa benda yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. And then kita bagi reward. Reward ni sebab kita bagi satu reward yang kecil lah, yang sweet reward supaya dia akan rasa dia berani and dapat satu reward ni sebab dia berani datang klinik gigi. So ibu-ibu kalau ada anak yang nak bawa ke klinik gigi, kita jangan start takutkan dia, kata jangan duduk diam kat klinik tu, jangan nanti doktor cucuk nanti sakit, nanti gigi sakit cabut. Kita jangan bagi any negative reinforcement. Kita bagi secara positif, positive reinforcement sajalah. Kita kata okey, gigi adik nak cantik kan, nak bersih kan, nak gigi nak senyum manis, nak senyum cantik kan. Jadi gigi adik kena jaga daripada kecil ni, doktor nak check nanti gigi adik cantik, tunjuk kat doktor gigi cantik. Lepas tu nanti doktor ajar berus gigi yang betul. So dia rasa seronok. Lepas tu kita kata lepas balik ni kita bawa adik pergi zoo nak. Macam tu. So nanti dia rasa seronok lah. Dia ada something positive reinforcement kat situ. Jangan kita takutkan dia. Tapi dalam masa sama kita kena mentally prepared. Mungkin anak kita akan nangis. Kita that one tak ada masalah. Kita as a dentist kita akan tolong untuk control that keadaan masa tu lah. So ibu-ibu hanya boleh pegang tangan dia, okay, and then just bagi dia tenang, alright.
So and kita, dan kalau boleh kita bagi tahu gigi ni nak kena jaga supaya gigi kita bersih, cantik sampai besar. Seniman menawan kan, macam tu. Okey. Kita ada soalan ya, sekejap ya. Okey. Okey, daripada Alia Rahim. Baby start umur berapa dah boleh pakai ubat gigi berflorida? Dan ibu berus gigi guna ubat gigi Florida, boleh pas tak Florida tu pada bayi dalam rahim? Okey. Okey, yang first, soalan pertama, baby start umur berapa dah boleh pakai ubat gigi berflorida? Okey, biasanya umur 2 tahun ke atas ataupun 3 tahun. Maksudnya waktu ni dia dah pandai kumur. Tu kalau dia tak pandai kumur lagi, jangan bagi lagi ubat gigi yang berflorida ni. Sebab Florida ni, okey, ubat Florida ni dia boleh menyebabkan fluorosis kalau tertelan ubat gigi. Itu yang kalau boleh masa anak kita, kalau anak kita tak pandai kumur-kumur, jangan bagi lagi ubat gigi fluoride tu. Okey? At least 2 atau 3 tahun dah boleh start bagi. Tapi bagi sikit je, secalit macam tu je. Okay, bagi ajar dia berus, ajar dia kumur. Sebab kita tak nak kalau nanti dia, kalau dia suka telan ubat gigi, kalau bila dia besar, gigi kekal dia tumbuh, gigi depan ni biasanya nampak tumpuk-tumpuk putih. Itu kita panggil fluorosis sebab terlebih pula dia tertelan ubat gigi. So biasanya 2 atau 3 tahun lah. Okay. Kalau ibu berus gigi, kalau berus gigi takkan, kalau kita guna ubat gigi fluoride takkan efek pada baby. Tu tak perlu risau. Dia tak ada direct penetrate to the baby dalam rahim lah. Okay. Okay. So daripada Afiq, doktor nak tanya kalau umur dalam 5 tahun bolehkah kita guna ubat gigi dewasa? Oh boleh, tak ada masalah. 5 tahun dah besar dah. Kalau dia rasa boleh tahan lah dengan rasakan ubat gigi, ubat dewasa ni kan dia dia kuat sikit kan bau rasa dia kan. Tapi kalau dia boleh, better lah. So dia tak adalah rasa nak telan. Kalau ubat gigi manis ni, kadang tu yang ada perisa strawberry ke apa tu, kadang tu dia manis, dia rasa nak telan kan. Itu kita kena tengok, jangan ambil ada Florida punya. Yang tu ada xylitol, itu kita boleh guna. Okay. Alright. Jadi kalau umur 5 tahun tak ada masalah. Boleh start nak guna ubat gigi dewasa. Kalau dia pandai kumur, okay, tak ada masalah, no problem. Okay. So kesimpulan dia, kalau untuk ibu hamil ni itulah sangat digalakkan untuk datang ke klinik gigi untuk buat rawatan sebab dia boleh mempengaruhi kesihatan bayi kita lah dalam perut. Okay, sebab yang tadi itulah penyakit gusi ni dia boleh ada efek dari segi kelahiran pramatang ataupun baby kurang berat badan. Dia lahir kurang berat badan daripada not ideal. Okay. Satu lagi, penjagaan gigi baby ataupun anak kita ni kalau boleh memang start daripada awal supaya dia akan rasa seronok nak jaga gigi, and then dia akan amalkan penjagaan gigi yang betul tu start daripada awal, daripada kecil lagi dia dah tahu macam mana, dan dia berus dengan cara yang betul, makan makanan yang betul, insyaAllah. Okay, so insyaAllah dia akan ada kesihatan gigi yang baik. Alright, kita ada soalan. Okay, fluorosis. Jadi untuk bayi yang belum pandai berkumur, better cari ubat gigi non-Florida atau gosok atau cuci dengan air kosong. Ya betul. Macam saya terangkan tadilah. Kalau dia tak pandai kumur lagi, just ambil berus gigi, basahkan berus gigi je, kita gosok gigi dia. Okay. Ataupun yang guna ubat gigi ada xylitol. Okay, dia tak ada fluoride. Bila dia dah pandai gosok gigi, dah pandai kumur, baru kita boleh guna ubat gigi untuk yang fluoride. Okay, biasanya anak tu dah besar sikit baru boleh yang untuk gigi, kita guna ubat gigi fluoride yang ada Florida. Okay, banyak tertelan ubat gigi Florida boleh menyebabkan fluorosis. Ya betul. Kalau kita telan ubat gigi fluoride, okay, daripada kecil ni, masa umur 2 tahun, 3 tahun ni, kalau kita telan ubat gigi fluoride, memang gigi kekal dia nanti, gigi depan ni biasanya nampak ada tumpuk-tumpuk putih. Itu kita panggil fluorosis. Gigi dia kuat, senang rapuh. Itu pentingnya ajar anak-anak kita kumur dulu. Okay, kalau dia tak pandai kumur, jangan bagi lagi lah ubat gigi berflorida ni. Just kita basahkan berus gigi ataupun kita bagi ubat gigi yang ada perisa xylitol. Yang xylitol ni pengganti kepada Florida lah.
Okey. Alia Rahim, fluorosis boleh menyebabkan gigi rapuh, reput tak doktor? Betul, fluorosis ni memang gigi senang rapuh, gigi senang reput. Kalau kita tengok ada kawan-kawan kita tu gigi dia tumpuk-tumpuk tu kan, gigi dia biasanya senang rosak lah. Alright. Doktor, adakah benar, daripada Ashikin ya, doktor, adakah benar jika ibu hamil dan masih menyusukan anak lain, kakak atau abang, akan menyebabkan anak yang bakal lahir kekurangan kalsium? Ini tak ada masalah sebenarnya. Dia bukan dari segi kalsium tu bukannya macam mana? Bukan, kalsium tu tak ada, dia akan tak ada efek dari segi gigi anak lah. Maksudnya anak yang lahir tu kekurangan kalsium. Tak ada, dia tak ada efek macam tu. Okay. Alright. Ada soalan lagi? Okey, ini kesimpulan dia. Okey, dapatkan rawatan. Okey, macam mana kita kena buat berus gigi. Okey, ibu-ibu pastikan gigi tu dalam keadaan bersih dan kurangkan makanan yang manis. Alright. Ini dirujukan untuk tadi itulah premature baby atau yang period penyakit berusia boleh menyebabkan premature and low birth weight babies lah. Alright, terima kasih. Sini kita nak share sikit dalam klinik, di klinik kami apa rawatan yang kita sediakan. Okay, so kalau ibu-ibu ataupun siapa sahaja yang berminat boleh datang untuk dapatkan services perkhidmatan yang kita sediakan seperti tampalan, scaling, cuci gigi, cabutan, kita ada incision. Kalau ada bengkak besar, nanah besar, kita boleh buat incision, kita boleh buang nanah tu. Ada x-ray gigi, satu boleh x-ray kalau gigi kita macam kita rasa rosak ke apa, kita boleh check, kita tengok dengan x-ray. Kita ada gigi palsu, buat gigi palsu penuh ataupun yang separa. Ada untuk rawatan akar, kalau ada masalah gigi tu sakit, bengkak sangat, rosak, kita boleh selamatkan gigi tu, kita boleh buat rawatan akar. Untuk anak-anak pun ada rawatan akar, pulpotomy namanya, dan kita ada crown and bridge. Ini semua adalah sarung gigi. Kalau gigi kita tak cantik kan, kita rasa ataupun ada tampalan besar sangat kan, kita nak selamatkan gigi tu supaya dia tak pecah, kita buat sarung gigi, crown. Bridge ni bila kita dah cabut gigi kita, ada rongak kosong kat situ, kita boleh sambungkan dengan kita panggil bridge lah, kita sarungkan gigi dengan gigi yang sebelah-sebelah ni. And then ada veneer, whitening untuk putihkan gigi, kalau ini hanya untuk bila ada permintaan sajalah. Dan minor oral ni gigi bongsu. Gigi bongsu kita boleh buat pembedahan gigi bongsu di sini juga. Desensitizer ni kita ada fluoride therapy, maksudnya kalau untuk elakkan gigi kita rosak, kita ada fluoride therapy ni lah, desensitizer. Okay, so kalau ada yang berminat boleh datang ke klinik, ini waktu dia. And then boleh buat appointment, boleh call this number lah untuk appointment. Kita ada soalan ya, sekejap. Okay, daripada Nisa Zaini. Nisa Zaini. Alia Rahim. Tak, yang ni. Dok, mungkin saya terlepas slide yang mula-mula tadi. Saya pernah experience masalah gigi masa pregnancy yang pertama dan terpaksa buang gigi geraham masa bulan ke-8. Okey. Jika saya nak buat rawatan tampal dan scaling masa bulan ke-5 ni, boleh ke dok? Okey. Okey, macam saya cakap tadi lah, kalau kita nak cabut gigi masa bulan yang ke-8, maksudnya trimester yang terakhir, ini emergency treatment dan gigi tu memang dah sakit sangat tak nak buat apa, kita boleh buat treatment emergency ni, kita boleh buat cabutan, tak ada masalah. Okey, dan kalau nak buat tampalan atau scaling bulan ke-5 ni boleh, tak ada masalah. Tampal, cuci gigi sepanjang kehamilan boleh buat. Okey, boleh dibuat, boleh buat apa-apa treatment tampalan dengan cuci. Okey. Saya pernah sapu tooth mousse seawal usia 6 bulan, umur 1 tahun gigi anak dah reput. Adakah itu puncanya? Dr. Sharifah duduk mana? Muka macam familiar. Okey.
Okey, daripada Ahlia Rahim. Okey, tooth mousse tu dia memang satu rawatan ataupun satu treatment yang kita boleh beli dekat klinik. Tooth mousse ni untuk kuatkan gigi sebenarnya kan, dia untuk elakkan daripada gigi rosak. Kita letak pada anak-anak kita tooth mousse. Tapi kalau anak kita mungkin anak kita suka makan benda manis ke, terdedah dengan makanan manis pun dia boleh juga rosak. Itulah sebab dia hanya membantu untuk menguatkan gigi kita. Tapi kalau expose dengan makanan manis, mesti gigi kita boleh reput. Sebab gigi susu ni dia punya condition tak sama macam gigi kekal. Dia senang rosak. Okey. Saya duduk di mana? Kita kenal ya. Okey, saya duduk di Ampang. Okey, Nisa Zaini. Masa kandungan ke-5 bulan ni boleh ke dok? Second pregnancy untuk scaling boleh. Tanpa pun boleh, tak ada masalah, boleh. Datang untuk buat rawatan tanpa scaling, tak ada masalah. Kalau untuk cabut pun boleh ni, bulan ke-5 pregnancy, trimester kedua, should be okay, tak ada masalah. Okay, soalan dari FB dari Azmi. Doktor, anak saya umur 8 tahun tapi gigi susu masih belum gugur sepenuhnya. 8 tahun. Okay, gigi kekal pula dah tumbuh di beberapa tempat, macam tak rata. Tak ada masalah ke jika gigi susu tak gugur habis? Okey, anak baru umur 8 tahun. 8 tahun ni gigi mixed dentition, maksudnya bercampur-campur ni. Gigi memang anak-anak kita gigi tak berapa cantik lah sebab ada gigi susu lagi, ada gigi kekal lagi. Sampai umur dia 13 tahun, dah masuk tingkatan 1 nanti baru semua gigi kekal. Jadi umur 8 tahun ni memang gigi berlapis-lapis lah. Ada gigi kat dalam, ada gigi, kalau nampak gigi kekal dah tumbuh kat dalam, gigi susu dia depan dia ada, kita kalau boleh datang klinik, kena cabut lah gigi susu tu. Okey. Kalau macam tak rata tu masalah, tak ada masalah ke? Okey, kalau ikutkan gigi susu tu dah habis tumbuh, dah habis keluar, dah habis cabut, maksudnya goyang nanti umur 13 tahun, 12 ataupun 13 tahun baru habis. So tak ada masalah. Gigi kita, tapi kalau kita nampak gigi kekal tu dah tumbuh belakang gusi, belakang gigi, kalau boleh gigi depan dia tu, gigi susu tu, kena datang untuk cabut lah. Itu saja. Memang gigi kita takkan rata masa tu, dia akan campur-campur, mixed dentition. Tapi nanti bila gigi susu dah keluar habis, dia akan insyaAllah tu susun balik. Alright. Soalan lagi, dan nak tanya, pengambilan susu formula untuk jangka masa lama boleh mempengaruhi gigi anak ke? Macam mana nak pilih susu yang sesuai? Okey, macam nak pisahkan anak dengan pacifier? Okey, daripada Nisa Zaini. Okey, susu formula ni memang kalau dalam jangka masa yang lama, semua susu formula ni dia ada gula, kandungan gula dia. Tu yang kalau boleh kita cuba stop daripada awal, sebab kalau daripada awal kita boleh control untuk kurangkan pengambilan susu botol ni ataupun susu formula ni, so proses tu jadi lebih mudah lah. Sebab memang ya, susu formula ni especially kalau dia suka minum botol tu, dibawa tidur, dia akan menyebabkan gigi senang rosak. Botol susu tu dia biarkan lama. Kalau boleh anak kita kalau dah tidur dengan botol, kita tarik keluar botol tu. Okey, sebab kalau tak nanti gigi anak akan rosak. Sebab dalam kandungan susu formula tu sendiri, semua susu formula tu ada gula. Okey. Nak pisahkan anak dengan pacifier, kena tengok umur dia berapa. Okey, kalau ada banyaklah tips kot. Macam saya tak amalkan langsung bagi pacifier ke anak. Jadi tapi kalau saya tengok pengalaman orang, dia orang akan kata letak salutkan dengan bawang putih bagi air masak, ataupun tak pastilah kan, bagi anak tak suka nak isap puting tu. Okay, so something lah yang boleh kita salutkan yang bagi rasa dia tak suka nak isap pacifier ataupun puting tu. Kita kena buat macam tu lah. Okey, Ahlia Rahim. Adakah magnesium pun penting untuk pertumbuhan gigi yang kuat dan baik selain daripada kalsium sahaja? Okey, kandungan dalam gigi kita, yes, ada banyak mineral-mineral yang bergabung untuk hasilkan untuk hasilkan gigi yang kuat. Yes, magnesium pun penting untuk gigi dan tulang selain daripada kalsium, betul. Tapi kalsium is a main untuk kekuatan tulang kita, main inilah nutrient. Okey. Alright. Ada persoalan lagi? Okey.
Okay, ada soalan lagi. Soalan daripada FB. Okay, dari Q. Doktor, kalau nampak gigi macam nak tumbuh, macam berlapis, bolehkah kita buang salah satu or macam mana? Ya. Kalau gigi tu berlapis, yes. Memang kena datang untuk cabut gigi susu tu. Biasa kalau berlapis tu, gigi susu tu, dia gigi kekal tu dah waktu untuk dia tumbuh lah. Jadi gigi susu tu kita memang kena datang untuk cabut. Okay. Doktor, orang tua selalu kata satu pregnancy satu gigi. Maksudnya sekali pregnant akan gugur satu gigi kekal. Komen doktor, macam mana nak kuatkan gigi during pregnancy? Okay, ni daripada Dahlia. Okay, betul tu Dahlia. Kalau orang itu yang orang kata ni mitos. Okay, memang orang dulu kata setiap kali dia mengandung memang gigi dia akan kena cabut. Maksudnya setiap kali satu gigi, maksudnya lepas mengandung, masa mengandungnya mesti akan cabut satu gigi. Itu memang selalu orang kata lah. Tapi kenapa? Sebab risiko gigi rosak waktu mengandung ni lebih tinggi daripada biasa. Okay, maksudnya masa mengandung ni kita kena extra care sebenarnya. Tu yang kalau boleh datang klinik gigi, kena cek gigi, kena cek daripada awal, dan kita kena tahu cara penjagaan gigi yang betul. Okay, makan, minum susu, and then kita berus gigi berflorida. Jangan kalau kita rasa nak muntah, loya-loya, jangan kita langsung tak berus gigi. Okay, kadang orang sampai dia rasa macam tak larat nak, sebab dia penat kan, dia asyik rasa nak muntah, nak gosok gigi pun tak boleh. Dia jadi penjagaan gigi tu dia neglect ataupun dia kurang menjaga gigi mungkin. Jadi sebab tu gigi akan sedang rosak. Okay, dan itulah kalau macam pregnant kan, morning sickness kan, muntah-muntah kan, dia akan menyebabkan asid dalam mulut. Jadi pasal tu gigi senang rosak. Jadi macam nak elakkan gigi rosak, kalau kita muntah, kita kumur-kumur lepas kita muntah. Dan jaga gigi, berus gigi 2 kali sehari. Okay, macam tadi itulah yang saya cakap. Okay, kuatkan gigi, minum susu. Okay, alright. Ada soalan lagi. Okay. So ni tadi rawatan dia, apa yang kita ada di klinik. Okay, so next, kalau boleh minggu depan kita bersama dengan Dr. Farah Osman. Okay, satu tajuk yang menarik lah, kaedah mengurangkan sakit ketika bersalin dan epidural ataupun epidural. Macam mana kaedah dia nak kurangkan sakit tu. So let's join together minggu depan Sabtu 10.30 sampai pukul 11.30. Alright, jumpa lagi. Semoga perkongsian hari ini memberi manfaat kepada semua. Kalau ada soalan lagi boleh je mesej saya, okay, mesej di FB ke, kita akan jawab soalan insyaAllah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada soalan. Okay, ada soalan ya, sorry. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama, insyaAllah jumpa lagi. Okay, terima kasih Dr. Wafa atas perkongsian sebentar tadi. Okay, untuk kata kunci pada hari ini, untuk sesi perkongsian semua, kata kunci pada hari ini ialah oral hygiene. Oral hygiene, O-R-A-L, oral, H-Y-G-I-E-N-E, oral hygiene. Itulah kata kunci pada minggu ini. Okay, insyaAllah Sabtu depan kita akan bersiaran semula untuk berkongsi ilmu-ilmu berkaitan dengan kehamilan. So saya harapkan semua dapat turut bersama-sama untuk melibatkan sekali lagi dan mengikuti kelas ini sepanjang 12 minggu bersiaran di Zoom online. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh follow FB dan juga kita punya IG untuk mendapatkan info dan juga update terkini. Yang mana kita punya Facebook ialah Al-Islam Specialist Hospital in bracket official, dan juga kita punya IG Al-Islam Hospital, Al-Islam Specialist Hospital, itu kita punya IG.
Okay, so kita dah bersiaran sejam lebih. Okay, moga anda semua mendapat manfaat dari segi ilmu perkongsian pada pagi ini. Okay, terima kasih diucapkan pada semua yang terlibat dan juga perhatian anda pada hari ini. Jika ada apa-apa, jika tiada apa-apa, saya akan tamatkan sesi pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Ba'as. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.